ini saya ajak tuan-tuan untuk menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang telah kembali ke rahmatullah jam 9:30 lebih kurang di Hospital Sultanah Bahiyah. Al-Fatihah. Bagi pihak Kerajaan Negeri Kedah, Perikatan Nasional Negeri Kedah, saya rakamkan ucapan takziah pada isteri, anak-anak, ahli keluarga dan rakan-rakan beliau. Saya kenal dan rakan-rakan sini pun kenal Salahuddin Ayub ni sejak lama dulu, tahun 90-an. Beliau telah aktif dalam politik, tapi berlaku apa yang telah berlaku, beliau berada dalam parti yang berbeza dengan kita, tapi atas nama persaudaraan atas Islam ini kita ucapkanlah takziah. Dan saya sebagai rakan yang begitu lama, biasa naik bas sekali dari Kuduraya, turun di Greenwood, jalan kaki masuk Taman Melewar, bekerja di Dewan Pemuda PAS Pusat, tidur bawah meja berminggu-minggu, tidur situ, tidur dalam jabat atas kapet. Dia pun bukan orang senang. Dari Johor ke Kuala Lumpur naik bas, tak ada kereta tuan-tuan. Tuan-tuan, begitulah perjalanan kehidupan kita ni atas dunia ini. Hujung-hujungnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaklah cerita saya mati. Takutlah. Kematian akan melahirkan keinsafan. Tiap-tiap hari kita bertemu dengan kematian, ahli keluarga, rakan, kawan, kenalan, orang kampung. Setiap hari Allah suruh kita ambil pengajaran. Kita semua akan pergi ke sana, akan tiap-tiap yang hidup akan merasai mati. Itulah kullu nafsin za'iqatul maut. Tuan-tuan sekalian, sementara nak mati itu kita diperintahkan untuk menguruskan kehidupan dunia ini. Maka Allah lantik kita jadi khalifah. Malaikat pun tanya, nak lantik khalifah ni sekali dia buat kacau bila pula? Allah kata, aku tahu apa yang tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kita dihantar ke dunia ni untuk urus dunia ni ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ikut kehendak kepala otak kita. Bukan ikut cerdik pandai saja. Apa yang Allah telah gariskan, yang qat'i, yang telah tetap, tak boleh ubah. Adapun yang boleh kita fikir, yang kita boleh buat ikut suka akal fikiran manusia ni, apa yang tidak diputuskan lagi, tak ada nas, tak ada hukum, Allah serahkan kebijaksanaan untuk pakai akal fikiran. Maka tuan-tuan, kita di dunia ni, di Kedah ni lah, di Malaysia ni, kita bertengkar. Kadang-kadang kita bertengkar atas hal yang sudah diputuskan. Ada nas, dah ada ketetapan daripada Allah melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak inilah menjadi punca perbalahan, pergaduhan, pertengkaran. Hal yang telah tetap tak boleh diulah lagi. Tetaplah. Dosa ada pakai kepala otak hang. Hal yang tidak ada nas, hal yang pakai ijtihad, hal yang Allah serah kepada akal fikiran untuk kita berikhtiar, hak tu boleh. Hak tu boleh. Bertengkar tak apa. Berbahas, cari solution paling baik sekali. Yang Allah tak bagi, tuduh orang benda hak tak betul. Fitnah orang benda hak tak betul. Mengada-adakan cerita, guna segala jentera kerajaan, guna segala
media untuk benam orang, lemparkan tuduhan, conteng arang ke muka orang. Hak tu Tuhan tak bagi. Tuhan buat dunia ni ada peraturan, ada jalur-jalur yang perlu kita patuhi. Tuan-tuan sekalian, waktu PAS muncul tahun 51 sebelum merdeka, untuk sama-sama terlibat dalam medan siasah, medan politik, untuk memimpin rakyat Malaysia menuju medan siasah. Kita nyanyi lagu PAS kan, membimbing umat ke medan siasah, ikut apa yang Islam tentukan. Tuan-tuan sekalian, lama kita dijajah, berkarak dah kepahaman, keyakinan orang masa itu kepada Islam. Ada sebahagiannya belum sampai, ada sebahagiannya ilmu-ilmu dalam siasah belum dikarang, belum diistimbat hukum-hukum terbaru daripada sumber-sumber hukum tentang masalah siasah semasa. Lepas itulah baru para ulama kita yang belajar di Mesir, di Madinah, di Timur Tengah, yang menggali sumber-sumber ilmu Islam dari sumber asal, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bawa balik ilmu selepas beberapa tokoh pemikir Islam lahir di Merata Cerok untuk mentafsirkan sumber-sumber hukum baru ini, sumber-sumber hukum dalam keadaan suasana baru yang muncul di dunia umat Islam selepas era penjajahan. Ikhwanul Muslimin dilahirkan selepas kerajaan Osmaniyah 1924 runtuh di Turki. Para pemikir Islam yang dipimpin oleh Asy-Syahid Hasan al-Banna, dia kata kena ada satu pergerakan untuk menggantikan kerajaan ni, karena dengan adanya kerajaan, adanya kekuasaan inilah barulah hukum-hukum Islam dapat ditegakkan. Tetapi tidak mudah tuan-tuan, tidak mudah pemikiran itu nak sampai kepada orang ramai. Tahun 48, beberapa tahun selepas Ikhwan ditubuhkan, beliau ditangkap, dihukum bunuh. Kuatnya pengaruh dan pahaman yang mencengkam pemikiran bukan saja orang bukan Islam, umat Islam sendiri hilang keyakinan kepada Islam. Maka syahidah Hasan al-Banna, seorang jurutera, engineer. Tuan-tuan sekalian, perjuangan ini diteruskan lagi. Mulalah para umat Islam ni mendekati ilmu-ilmu Islam dalam bidang politik. Bagaimana wilayah-wilayah Islam yang telah kembali ke tangan anak watan dapat diserah kembali kepada urusan orang Islam untuk mentadbir.